Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Wa ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin menundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah, dan berkesempatan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, alhamdulillah. Dan kita akan sambung tadabbur makna surah An-Naba ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sesungguhnya, yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Allah Taala memutuskan hukum. Pada hari tersebut Allah SWT menjatuhkan hukuman, perbicaraan Allah Subhanahu wa taala bainal khalaiq, di antara makhluk-makhluk, bukan setakat manusia, bahkan jin, bahkan juga binatang. Kana miqata ni waqtan lis-sawabi wal iqabi, waktu Allah Subhanahu wa taala memberi pahala dan juga memberi seksa kepada makhluk-makhluk mengikut kepada perbicaraan. Dan pada hari tersebut yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yauma yunfakhu, pada hari tersebut, iaitu masanya yunfakhu, ditiup, fis-sur, pada sangkakala, fatatuna, maka kamu akan datang, yakni bangkit hidup, dan kamu datang dalam keadaan afwaja, berpuak-puak ke padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tersebut, bila mana ditiup sangkakala oleh malaikat yang bernama Israfil, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja, kamu akan berbondong-bondong datang ke padang mahsyar, dalam perhimpunan besar yang Allah SWT akan adakan. Jadi manusia nak tak nak, manusia kena dihimpunkan, mesti berhimpun. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ini suasana juga disebut oleh Allah SWT, wa futihatis sama', dan pada masa itu langit dibuka. Futihat mana dibuka, makna apa dibuka? Dipecah belahkan. Fakanat abwaba,
sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Bila mana langit-langit ni diruntuhkan oleh Allah SWT, ini tiupan sangkakala kali pertama. Bila ditiup sangkakala kali pertama, maka berlakulah kiamat. Bila berlaku kiamat, manusia ni berada di padang mahsyar. Pada ayat yang ke-18, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, bila mana ditiup sangkakala kali kedua, maka kamu berbondong-bondong datang ke mahsyar Allah. Benda ni akan berlaku. Kita percaya ke, kita tak percaya ke, dia akan berlaku. Baiklah kita percaya, sebab dia akan berlaku. Kalau tak percaya, benda ni berlaku juga. Kalau tak percaya, tak yakin, rosak akidah. Rosak akidah keimanan. Maka baiklah kita ni, alhamdulillah, kita percaya dan yakin. Sebab itulah kita ni namanya mukmin. Dan moga-moga Allah Ta'ala kekalkan kemukminan kita ini, kepercayaan dengan yakin kita ini, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ, dan gunung ganang. Jibal ni mana gunung dan juga ganang. Gunung ganang, bukit bukau. فَكَانَتْ سَرَابًا. Jadi gunung-gunung ini, bukit-bukit ini setelah dihancurkan, diterbangkan, terubah, cabut, melayang, dan menjadi fakanat saraba, menjadilah ia bayangan semata-mata, seperti riak sinaran matahari, sinaran panas di pada pasir. fakanat saraba. Jadi gunung ganang ni, bila mana dia cabut, dia melayang, jadi kita tengok seperti mana? Kita tengok debu-debu yang berterbangan. Di pada pasir itu kita tengok debu-debu berterbangan. Kita tengok di pada pasir, kita tengok macam panah-panah, benda panah-panah macam-macam air pergi tak ada. Jadi keadaannya, nak ceritanya suasana berlakunya kiamat ini memang suasana yang amat mengerikan. Amat mengerikan. Kita tengok 7 skala Richter pun mengerikan dah. 8 skala Richter pun kita tengok manusia tu mengeri dah. Takut dah, bimbang dah. Tak ingat kau bini, tak ingat kau anak. Tu baru berapa skala Richter baru goncangan tu. Ni dak ni langit ni cabut ni. Apa ni, jatuh langit, terbuka. Langit terbelah. Matahari dengan bulan bergulung. Bukit bukau ni melayang. Masya-Allah. Maka tuan-tuan semua, itulah keadaan bila mana Allah Ta'ala akan hancurkan, supaya Allah Ta'ala akan hidupkan kembali manusia ni untuk dibicarakan inna yaumal fasli kana miqata. Nak mencerita, nak jadi kepada inna yaumal fasli kana miqata ini, maka berlakulah yauma yunfakhu fis-sur. Berlakulah yauma yunfakhu fis-sur. Sebelum daripada Allah Ta'ala nak laksanakan perbicaraan ini, hukum Allah Ta'ala akan dijatuhkan, sama ada terhasilnya dosa, terhasilnya pahala. Maka berlakulah tadi yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja wa futihatis sama fakanat abwaba wa suyiratul jibal fakanat saraba. Maka tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lanjutkan lagi dengan ayat yang seterusnya. Ayat yang mana? Ayat ke-21. Sebelum kita masuk kepada ayat 21, ada ayat Allah SWT, kalau tuan-tuan boleh rujuk kepada surah Al-Isra ayat 71. Ayat 71 surah Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari tersebut akhirat, ingatlah Allah Ta'ala peringatkan, ingatlah pada hari yauma nad'u, kami menyeru kulla unasin, setiap kumpulan manusia, biimamihim, dengan imamnya, dengan imamnya,
dengan pemimpin-pemimpinnya. Ada ulama kata pemimpin-pemimpin ini, umat-umat ni bersama dengan para nabi rasul lah, sebagai pemimpin dia rasul, akan dibangkitkan. Kami suruh manusia ni akan berkumpul bersama umat-umat. Dan juga ada ulama kata bersama pemimpin yang mereka dipimpin oleh pemimpin. Ketika masa mereka hidup, mereka pilih pemimpin macam mana, macam mana mereka pilih pemimpin. Maka pemimpin yang mereka pilih ini maka akan bangkit sekali dengan orang yang dipimpin. Ini di antara ayat dia. Jadi kalaulah pemimpin itu yang dilantik sebagai pemimpin yang baik, yang taat, tak ada masalah. Tetapi kalau pemimpin yang dipimpin itu, yang memimpin, orang yang dipimpin itu, bila mana dia ni ada salah, dipersalahkan, maka dia minta dengan Allah Ta'ala bahawa dia ni minta azab, 2 kali azab. Mana teruk lagi kena azab pemimpin dia, sekiranya pemimpin dia ni penyebab kepada dia ni tidak ingat pada Allah SWT. Sebab itulah bila nak melantik pemimpin ni, kita kena melihat pemimpin itu benar-benar orang yang boleh pandu kita kepada jalan Allah SWT. Ni ayat dia yang mana da'u kulla unasim bi imamihim. Dengan pemimpin, imam-imam mereka akan dibangkit sekali. Bukan kata imam dia tak tahu ke mana, tak, akan dibangkit sekali dengan pemimpin-pemimpin. Jadi di antara ayat yang Allah SWT sebut lagi dalam ayat lain, atihim dhi'fain minal adab, datangkan kepada mereka, berikan kepada mereka 2 kali azab. Kenapa? Kerana dia pimpin kami ketika berada atas dunia dulu, bukan cara yang dikehendaki oleh kamu ya Allah, menyebabkan kami ni berdosa, maka datangkan kepada mereka 2 kali azab kerana mereka telah menyesatkan kami. Baik, kita lihat ayat yang ke-21. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Ayat ke-21 Allah SWT berfirman inna lagi. Yang tadi pun inna yaumal fasli kana miqata. Dalam ayat ni inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam, sesungguhnya bila sebut inna sesungguhnya ni, Allah SWT nak suruh kita ambil perhatian yang lebih. Inna sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, kanat mirsada, adalah telah disediakan oleh Allah SWT. Untuk siapa ni? Neraka jahannam ni Allah sediakan untuk siapa? Lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampau. Lit-taghin, yang buat taghut, manusia yang atas muka dunia ni taghut. Taghin maknanya orang yang melampau batas hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lit-taghina ma'aba ni sebagai tempat kembali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan jahannam ini, neraka jahannam ini ma'aba. Ma'aba ni tempat kembali lit-taghin, bagi orang-orang yang melampaui batas hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas muka dunia ni kita ada perundangan, ada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta kita ada undang-undang, ada batasan-batasan. Maka mereka yang melampaui batas Allah ini lit-taghin, melampau. Allah Ta'ala tak bagi buat, dia buat. Itu dia panggil melampau. Melampau-lampau.
melawan hukum Allah Ta'ala, tak dengar kata Allah Ta'ala suruh semaya, tak nak semaya. Allah Ta'ala minta beriman, tak nak beriman. Maka mereka ni at-taghi. Lepas tu bila mereka ni yang kufur, yang kafir ini, bila mereka berada di dalam neraka Jahannam ini, bagaimana keadaan mereka ni? labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun namanya, berkurun-kurun lamanya. Labisi ni mereka menetap, labisi mereka menetap fiha di dalam neraka Jahannam, ahqaba berkurun-kurun lamanya. Tuan-tuan semua, kita pun dah tahu dah, satu hari akhirat itu menyamai dengan 500,000 tahun dunia. Kalau satu hari akhirat 100,000 tahun dunia. Bayar kalau seminggu akhirat kalau sebulan akhirat, betul lah Allah Ta'ala sebut labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalam neraka Jahannam ini berkurun-kurun lamanya. Lama, satu kurun, dua kurun, tiga kurun. Allahu Akbar. Berkurun-kurun lamanya. Kalau yang beriman, mereka ini ada peluang untuk keluar. Kalau yang tidak beriman, maka mereka ini akan berada selama-lamanya di dalam neraka Jahannam ini. Tak kira Jahannam ke apa nama neraka, bagaimana keadaan mereka ini? Merasai macam mana? La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ini di antaranya. La yadhuquna fiha, mereka tidak merasai udara di dalamnya. Bardan, udaranya sejuk. Tidak merasai di dalamnya bardan, rasa sejuk tak ada. Dalam neraka ni tuan-tuan semua, sejuk tak ada. Wala syaraba, dan tidak pula sebarang minuman. Minuman tak ada. Air Allah Ta'ala tidak bekalkan. Tidak bekalkan air yang sejuk-sejuk, air yang baik-baik, kecuali illa hamiman wa ghassaqa. Minuman mereka Allah Ta'ala sediakan kepada mereka ini hamiman. Hamiman iaitu air yang panas, yang bergelegak. Wa ghassaqa, dan juga air danur yang mengalir. Air danur ni air yang keluar daripada daging-daging manusia yang dibakar oleh Allah SWT. Dia keluar air, na'udzubillah min dzalik. Keluar air tu, air bakaran tu. Bila kita bakar daging, kita bakar ikan, keluar air tu. Air keluar titik. Kita bakar daging kambing golek. Sebelum daripada kita nak masuk daging tu, dia keluar air tu, maka air itulah dijadikan sebagai minuman bagi penduduk neraka. Hamiman ni air yang panas bergelegak. Bila mana penduduk neraka ini hamiman faqatta'a am'a'ahum, menyebabkan tali-tali perut mereka ini akan putus terberai. Putus. Bila mana mereka ni dicuahkan hamim di atas kepala mereka, hamba rasa kita belajar dulu. Bila dicuah di atas kepala mereka air hamim, maka menyebabkan air hamim ini masuk dalam rongga-rongga. Ini berdasarkan kepada hadis. Masuk dalam rongga-rongga. Bila masuk dalam rongga, dia akan memecahkan rongga. Masuk dalam perut, pecah perut. Masuk dalam, dia melalui air hamim ni, bila dicuah atas kepala, dia masuk ikut ubun-ubun, ikut telinga, ikut hidung, ikut mulut, dia masuk, dia akan memecah-mecahkan. Bila dia lalu ke perut, pecah perut. Bila dia lalu sampai ke paha ni,
paha ni, dia masuk dalam daging-daging ni, pecah paha, pecah lutut, pecah kaki, lepas tu badalna juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru. Allah ganti kulit baru, tukar kulit lain pula, daging baru pula. Maka Allah Ta'ala ulang. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebagai apa ni? Jazaa'an wifaqa. Inilah dia panggil sebagai jazaan, balasan. Jazaan sebagai balasan yang sesuai. Jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai bagi amal-amal mereka yang buruk. Allah Akbar. Sebagai balasan yang sesuai dengan amalan mereka yang buruk. Ibnu Jarir ada menyebut, Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir meriwayatkan hadis daripada Al-Hasan yang berkata, seseorang itu tidak dimasukkan ke dalam syurga sebelum melintasi neraka. Siapa dia yang nak masuk syurga, dia mesti melintasi neraka. Kena lintas dulu neraka. Jika ia dapat melintasinya, maka ia akan selamat, dan jika tidak, dia tertahan di dalam neraka. Jadi panjang lagi cerita kita ni. Cerita kita ni, kita minta Allah Ta'ala lepaskan kita, selamatkan kita daripada termasuk dimasukkan, dihumban, terjatuh dalam neraka Allah SWT. Bila kita tengok suasana akhirat tu, Masya Allah, mengerikan kita, menakutkan kita, membimbangkan kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan tiga sahabat. Tiga sahabat ni bercadangnya adalah untuk nak jaga Nabi dalam permusafiran Nabi. Jadi tiga-tiga ni tak boleh nak tidur malam. Tak boleh nak tidur malam, nak tidur tak jenera, maka pergilah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi ni dia buat apa, tidur, dan berhasrat untuk nak untuk nak bangun jaga Nabi sampai pagi supaya Nabi ni selamat, takut-takut ada musuh dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, aku baru sahaja diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak dengar ke cerita Allah bagi pilihan kepada aku. Ceritanya, sahabat tanya, mintalah ceritalah, kami nak dengar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, Allah Ta'ala bagi pilihan kepada aku dua. Suruh pilih antara dua ni, pilih satu. Yang pertamanya, umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sebanyak 2/3 daripada jumlah keseluruhan umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala nak masukkan ke dalam syurga tanpa hisab, 2/3 tanpa hisab dan tanpa azab. Satu lagi pilihannya, Allah bagi kepada Nabi Muhammad syafaat. Allah bagi kepada Nabi Muhammad syafaat. Kamu nak Muhammad, kamu nak dapat syafaat, kamu boleh bagi syafaat, ataupun kamu nak umat kamu masuk ke dalam syurga ni 2/3. 2/3 ni banyak. 2/3 ni banyak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila cerita kepada sahabat ni, tanya, wahai Rasulullah, kamu pilih yang mana satu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tidak pilih yang mana umat aku ni Allah nak bagi masuk dalam syurga 2/3, aku tak pilih. Tetapi aku pilih syafaat.
Aku pilih syafaat. Maka ditanya kepada Nabi, kenapa pilih syafaat? Kenapa tidak pilih 2/3? Kalau 2/3 masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, terus masuk syurga. 2/3 1/3 lagi ni neraka. Nabi tak nak. Sebab 2/3 dalam neraka ni, 1/3 dalam neraka ni ramai. 2/3 masuk syurga, 1/3 duduk dalam neraka. Oh ramai ni umat Nabi Muhammad. Maka Nabi tak nak pilih, sebab tidak menguntungkan. Bagi Nabi tidak menguntungkan Nabi. Tidak menguntungkan umat. Sebab kalau Nabi kata, kalaulah yang dapat syafaat ini, aku nak bagi syafaat ni, mana yang dapat syafaat Nabi ni antara hadis, salah satu hadis, ada lagi hadis yang lain. Syarat dia dalam hadis yang hamba baca ni, hamba kongsi dengan tuan-tuan semua ni, syarat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi syafaat, dan orang tu boleh syafaat Nabi. Syarat dia ialah kulli muslim, dia menjadi Islam. Dia Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Islam lah tu. Bila mana dia Islam, Nabi kata dia peluang untuk nak dapat syafaat itu dapat. Allahu Akbar. Jadi kalau kita datang muka dunia ni tuan-tuan semua, kita mengamalkan sunnah Nabi. Dia panggil pendorong yang kuat. Bila mana nak dapat syafaat Nabi ni, bila kita beramal dengan sunnah. Nak dapat syafaat Nabi, siapa yang selawat banyak pada Nabi, dapat syafaat Nabi. Jadi orang panggil amalan tambahan ni kita kena ada. Sebab Nabi kata orang yang layak untuk dapat syafaat, basicnya mesti, asas dia mesti ada dalam jiwa, dalam diri dia ni, dalam hati dia ni, dia terima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ni Islam. Lepas tu dia tak semaya. Itu dosa. Dia tak semaya. Tapi Islam dia tidak terbatal. Selagi mana dia tidak mengingkari semaya ni wajib. Kalau dia kata semaya tak wajib, puasa tak wajib, itu batal. Islam dia batal. Tapi kalau dia ni kata semaya wajib, lepas tu yang mu tak semaya tu apa? Tak semaya tu apa? Tahu malah. Malah. Maknanya Islam dia masih maintain, masih kekal. Selagi mana dia tidak ingkar. Kalau dia kata arak itu halal, batal. Kalau dia kata arak itu haram, hukumnya haram minum. Masih lagi Islam. Tapi bapa mau minum arak? Contoh. Kenapa minum arak? Tahu. Tak sedap tak minum arak. Tak minum arak juga. Itu dosa. Sama juga tadi. Bapa tak semaya. Tahu. Malah rasa semaya. Tu cerita dia. Cerita dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Islamnya tidak terbatal. Itulah kita ni tuan-tuan semua kena jaga molek ni. Islam, akidah kita, keimanan kita ni, supaya ianya jangan tertanggal, jangan terkoyok, kekal comel, solid molek. Supaya apa? Supaya kita semua tuan-tuan semua, kita minta Allah Ta'ala mudah-mudahannya insya-Allah kekalkan kita mati dalam iman, mati dalam Islam. Kerana orang yang ada Islam, kekalkan Islam dia itu, dia ni layak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, bila kita tengok kepada orang panggil wawasan Nabi ni, cara Nabi fikir tak sama. Mungkin kalau kita kata, kalaulah Nabi terima offer daripada Allah
2/3 umatnya masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, untunglah sebab 2/3 ni ramai. Jadi 1/3 tu siapa dia 1/3? Mana? Takut kita tak termasuk dalam 2/3 tu, masuk dalam 1/3, na'udzubillah. Maka kita tengok bijak sungguh Nabi ni. Dan dia pilih yang kedua ni, dia pilih syafaat berbanding dengan 2/3 masuk syurga umat dia tanpa hisab. Jadi dia melihat dia nak menyelamatkan 1/3 lagi tu. 1/3 lagi tu mungkin boleh jadinya dalam 1/3 tu berapa peratus pula yang tidak beriman, yang tidak Islamnya, yang tidak mukminnya. Mungkin dalam 1/3 tu ramai lagi orang Islam, maka Nabi nak menyelamat lagi, berbakti tu. Maka menguntungkan bagi Nabi, untung Nabi rasa untung lagi, untung kepada umat dia kalau bila Nabi pilih syafaat. Sebab itulah tuan-tuan semua, cerita di di Telaga Kausar Nabi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita di Telaga Kausar Nabi ni timbul-timbulnya seperti kan nujum fis sama', Nabi kata. Seperti bintang-bintang di langit, banyaknya timbul-timbul. Sebab apa banyak timbul-timbul ni? Sebab yang akan minum air Telaga Kausar Nabi ni terdiri daripada umat Nabi yang ramai. Ramai umat Nabi, pakat-pakat duk kejar nak minum air Telaga Kausar Nabi, dan Nabi persilakan, sila minum, mari minum. Nak ceritanya ramainya umat Nabi Muhammad ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut juga di antara umat-umat Nabi lain, dia tidak keseluruhan. Tapi umat Nabi Muhammad ni, Nabi kata sama ada kulitnya merah ataupun kulitnya hitam. Jadi kita ni duduk tengah-tengah. Merah pun tidak, putih merah pun tidak, hitam kelik pun tidak. Kita ni sedar-sedar. Termasuk dalam ni umat Nabi Muhammad. Nabi kata hok merah tu. Merah kita tengok, merah, muka dia merah. Nabi kata masuk semua. Putih masuk dalam merah lah kita kata. Kuning dekat dengan merah. Siapa kau hitam kelik? Umat Nabi ramanya, keseluruhan. Atas muka dunia ni keseluruhan. Maknanya umat Nabi ni ramai berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Sebab itulah bila Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bila tengok umat Nabi Muhammad menangis. Bila tengok umat dia menangis. Bila mana Nabi kita tanya, kenapa engkau menangis wahai Nabi Musa alaihissalam? Sebab aku tengok umat kamu wahai Muhammad begitu ramanya. Tapi bila tengok umat aku, rasa ramai dah dulu, tetapi tengok tak ramai umat Nabi Muhammad lagi. Sebab itulah Nabi ni pilih kepada syafaat, besarnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di antara salah satu doa yang tidak diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta dengan Allah. Sebab setiap Nabi dan Rasul ini, yang ada umat, setiap mereka ini ada doa yang bila mereka minta doa dengan Allah, Allah makbul doa. Yang kita tengok umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, yang ada umat ni, bila mereka minta dengan Allah Ta'ala di atas melampaunya umat-umat mereka, tidak terima dakwah, akhir sekali mereka minta doa dengan Allah Ta'ala, hancur leburkan umat. Doa mustajab. Tetapi Nabi kita tidak minta dengan Allah Ta'ala, tak guna doa ni. Sehingga bila Nabi sipeh sehinggalah akhirat baru Nabi minta dengan Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Syafaat. Doa syafaat. Hak ni Nabi sipeh ni. Doa ni Allah Ta'ala terbagi kepada Nabi. Nabi minta dengan Allah Ta'ala supaya bagi syafaat. Maka Allah perkenankan doa Nabi boleh bagi syafaat kepada umat. Maka tuan-tuan semua, kita di antara
orang yang cuba doa banyak-banyak. Orang yang mencuba, orang panggil cuba, binakan diri kita supaya kita ni dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita ni insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan semua minta supaya Allah Taala beri kita ni dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan semua berasa kepada tu dululah untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat ke-27 insya-Allah minggu depan lah. Hari Isnin, kalau tak ada arah wanita insya-Allah kita sambung pada hari Isnin. Jadi yang berasa sekadar tu dululah untuk pagi ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.